Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 1 dan juga ibu ayah yang menonton video cikgu kali ini. Cikgu akan sambung konten berkaitan dengan tajuk wang, iaitu penyelesaian masalah wang, dan kamu boleh rujuk buku teks jilid 2, muka surat 27 dan juga 28. Okey, baik. Kita lihat dahulu muka surat 27. Okey, kandungan ini agak tinggi lah levelnya untuk anak-anak tahun 1, dan juga nak minta ibu-ibu lah bimbing anak-anak. Sekurang-kurangnya boleh membaca teks. Membaca teks dan memahami tu mungkin ibu ayah boleh bantulah. Teks yang panjang begitu perlukan bimbingan. Okey, kita lihat dahulu. Di sini wang di dalam tabung adib ada 80 sen. Okey, sekejap ya. Okey, wang di dalam tabung adib ada 80 sen. Dia masukkan 20 sen lagi. Okey, berapa jumlah wangnya? Okey, baca perlahan-lahan dan juga fahamkan. Okey, apa yang kita faham di sini? Adib ada 80 sen. Okey, 50 sen, 60 sen, 70 sen dan 80 sen. Kemudian dia masukkan ni 80 sen ni dah berada dalam tabung adib. Kemudian dia tambah lagi 20 sen, tambah 20 sen. Okey, berapa jumlah yang kita nak cari? Okey, di sini jumlah. Kamu nampak ini perkataan jumlah. Jumlah ni bermaksud kita perlu tambah. Okey, 80 sen tambah 20 sen. Ini ayat matematiknya. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Okey, kita kira menggunakan bentuk lazim. 80 sen tambah 20 sen. Okey, kita nak dapat berapa? Tulis dahulu sen di situ. Sifar tambah sifar, sifar. Kemudian 8 tambah 2, 10. 8 tambah 2, 10. Jadi nilainya 100 sen. Okey, jumlah wang ini ialah, wang shilling ini ialah 100 sen. 100 sen. Jumlah wang adib ialah 100 sen. Okey, katalah ini tabung adib. Dalam ni dah ada 80 sen. Okey, ada 80 sen. Okey, kemudian masukkan lagi 20 sen seperti mana cerita tadilah. Okey, buka tabung ni. Isi 20 sen. 10 sen, 20 sen. Kemudian kita nak jumlahkan dia. Cari jumlah ialah hasil tambah dia tadi. Okey, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen dan RM1. Jadi wangnya ialah RM1 ataupun kita panggil 100 sen. Ini adalah nilai bagi 100 sen. Samalah jumlahnya dengan RM1. Jumlah ni sama. Okey. Okey, baik, kita lihat situasi yang kedua. Masih lagi muka surat 27. Kita lihat yang ini. Okey, 25 sen tambah dengan berapa? Kita nak cari 65 sen. Okey, kamu lihat. Kita baca dahulu, terlebih dahulu kita baca. Aini ada 25 sen. Asia pula ada 65 sen. Okey, ada dua orang kawan kamu dalam situasi ini. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama banyak dengan wang Asia? Okey, mari kita lihat simulasi wang shilling. Ibu-ibu yang dia berada di rumah tu, bimbing anak untuk mereka lebih faham menggunakan wang yang sebenar. Okey, 20 sen, 25 sen. Tambah dengan
berapa sen supaya wang si Aini ni sama jumlahnya dengan wang Aisyah. Okey, 20 sen, 25 sen, 45 sen, 55 sen, 65 sen. Okey. 25 sen ini dah ada dah. Dah ada di sini. Jadi berapa yang tidak dipangkah ni, inilah jumlah yang perlu Aini tambah supaya wang dia sama dengan wang Aisyah. Okey. 25 sen nak tambah berapa? Jawapannya 65 sen. Ini kalau kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, tu 10 sen dengan 20 sen, 30 sen. Tambah lagi 10 sen. Ni wang yang ini tadi ni. 20 sen, 10 sen, 10 sen ni kita pindahkan ke sini. Jadi 40 sen. Jawapannya 40 sen. Jadi Aini perlu simpan lagi 40 sen. Okey, dua orang kawan kamu, Aini dan Aisyah. Aini ada 25 sen. 10 sen, 20 sen, 25 sen. Dan Aisyah pula ada 20 sen, 40 sen, 50 sen, 65 sen. 65 sen. Jadi nak bagi duit Aini supaya sama banyak dengan Aisyah, kita perlu tambahkan. Okey, di sini dah ada 10 sen, 10 sen. Yang tiada 20 sen dengan kita tambah lagi 20 sen, 20 sen. Dan juga yang ni yang tiada kan. Kalau begini dah cukup sama banyak dengan wang Aisyah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping wang shilling yang berbeza jumlahnya. Tapi bila dijumlahkan sama. Yang ini pun 65 sen. Bila ditambahkan yang ini 65 sen. Yang ini pun 65 sen. Asalnya tadi Aini hanya ada yang ini saja 25 sen. Jadi perlu tambah 20 sen dengan 20 sen jadi 40 sen. Okey. Okey, baik. Cikgu nak beritahu kamu sesuatu supaya kamu ingatlah sampai bila-bila yang ini. Faktanya. Okey, anak-anak tahun 1 tengok Okey, kita ada wang 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen, 100 sen. Ini bersamaan dengan 100 sen. 100 sen bersamaan dengan nilai wang shilling ini sama nilai dengan sekeping wang RM1. RM1. RM1 ni kita tulis ringgit Malaysia 1. Okey, cikgu harap kamu boleh ingat fakta ini sehingga kamu naik darjah yang berikutnya. Okey. Okey, kita lihat muka surat 28. Situasi ni agak memerlukan kamu berfikir dan baca dahulu, kemudian kita fikir sama-sama. Cikgu bantu kamu. Okey, baca dahulu. Najwa. Sekejap cikgu. Najwa beli roti. Dia bayar guna wang RM1, iaitu RM1. Sama ada diguna wang kertas ataupun diguna wang shilling. Samakan 100 sen tadi. Okey, berapa duit? Cikgu silap aja ni. Duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen yang mungkin diterima. Okey, di sini ada dah bentuk lazim ni. Berapa yang perlu diterima? Okey. Najwa ni dia beli roti. Okey, ada gambar roti tak keluar pula. Okey, dia beli roti harga 60 sen. Jadi penyelesaian kita perlu buat dalam bentuk lazim. 100 tolak dengan 60 sen. 100 sen tolak dengan 60 sen.
Okey, kita tengok simulasi wang. Okey, tadi rotinya baru keluar 60 sen, 50 sen, tu 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen, 100 sen. Tadi cikgu dah bagi tahu 100 sen bersamaan dengan RM1. RM1 RM1. Okey, RM1 tu duit RM1 tu ataupun yang tu kita boleh tukar sama sahaja nilai yang atas ni dengan yang bawah ni. Tolak dengan 60 sen. Okey, macam mana kita nak tolak 60 sen tu? Kita nak dapat 60 sen, kita pangkah. Cuba pangkah duit 50 sen dan juga 10 sen. Nilai yang ini 50 sen dengan 10 sen jadilah 60 sen. Okey. Kita akan dapat sifar tolak sifar, sifar. 10 tolak 6, kalau kamu bawa keluar jari 10, sifar 6, jawapannya 4. Jadi 40 sen. Najwa mungkin terima 4 duit 10 sen. Ni 1, 2, 3, 4. Kenapa jawab 4 duit 10 sen? Sebab dia tanya berapa duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen. Jadi contoh yang cikgu tunjuk di sini duit 10 sen. Jadi ada 4 duit 10 sen yang berbaki. Duit lebih. Dia dah beli roti 60 sen, duit lebih yang dia dapat daripada tuan kedai ialah 40 sen. Okey, kamu lihat video-video contoh tadi yang cikgu sertakan sekali dengan penerangan cikgu ni supaya kamu lebih faham. Okey, cikgu harap kamu boleh faham hasil pembacaan kita tadi supaya kamu lebih tahu bagaimana untuk mengira wang yang sebenar untuk melakukan aktiviti jual beli. Dan ibu-ibu di rumah boleh mungkin buat satu simulasi jual beli supaya anak-anak ni tahu jumlah dan juga tahu duit bakinya. Duit bakinya. Kena lakukan simulasi. Kalau tak lakukan simulasi, mungkin anak-anak tahun 1 ni kurang faham. Sekadar baca teks cerita pendek, tak mungkin akan faham dengan sepenuhnya. Okey, selamat belajar.